Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Engku Nur Faiza binti Engku Hassan, nombor matrik 050809. Baiklah, pada kali ini saya akan berkongsi satu perkongsian mengenai lafaz qaulan di dalam Al-Quran. Umum kita mengetahui bahawa Al-Quran itu merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Sudah pastinya banyak keistimewaan yang terkandung dalam Al-Quran, dan sebagai seorang Muslim, kita seharusnya menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan seharian. Lebih-lebih lagi kepada individu yang bergelar da'i, seharusnya meletakkan Al-Quran itu sebagai rujukan utama di dalam menyempurnakan proses dakwah kepada sasaran. Antara perkara penting yang perlu dititik beratkan oleh seorang pendakwah adalah penguasaan ilmu komunikasi dalam menyampaikan dakwah. Komunikasi merupakan satu proses interaksi dua hala yang berhubung dari satu pihak kepada satu pihak yang lain. Oleh itu, komunikasi oleh seorang pendakwah kepada mad'u harus efektif bagi mencapai tujuan dakwah. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa prinsip komunikasi yang baik yang disebut juga dengan lafaz qaulan, dan pada kali ini saya akan sebut 3 daripada lafaz-lafaz tersebut. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk kepada lafaz yang pertama, iaitu lafaz qaulan ma'rufa. Yang dimaksudkan dengan lafaz qaulan ma'rufa tersebut adalah perkataan yang baik, ungkapan yang pantas dan santun. Qaulan ma'rufa juga memberi makna perbicaraan yang bermanfaat dan mengandungi kebaikan. Sebagai seorang mukmin, khususnya da'i, perkataan dalam menyampaikan dakwah perlu dijaga daripada perkataan yang sia-sia dan tidak mengandungi nasihat dan manfaat. Lafaz qaulan ma'rufa telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytun fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Surahul Azim. Maksudnya, wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana perempuan yang lain. Kalau kamu tetap bertakwa, oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut, manja, yakni semasa bercakap dengan lelaki ajnabi, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Dan sebaliknya, berkatalah dengan kata-kata yang baik, yakni sesuai dan sopan. Surah Al-Ahzab ayat 32. Dalam ayat tersebut, Allah telah memberi peringatan kepada isteri-isteri Nabi agar bercakap perkara yang perlu sahaja dan tidak perlu untuk bermanja-manja di dalam percakapan, di mana perbuatan tersebut dapat mengundang nafsu berahi lelaki ajnabi. Oleh itu, sebagai seorang pendakwah muslimah terutamanya, juga harus memandang berat perkara ini agar sentiasa berwaspada dalam pertuturan dengan kaum ajnabi. Kita masuk pula kepada lafaz yang kedua, iaitu lafaz qaulan layyina. Lafaz qaulan layyina membawa maksud perbicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar, penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati para mad'u. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maksudnya, kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga dia beringat atau takut. Surah Taha ayat 44. Ayat tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu Taala kepada Nabi Musa dan Harun supaya bercakap lemah lembut dan tidak kasar kepada Fir'aun. Berdakwah dengan penguasa yang zalim seperti Fir'aun, hendaklah menggunakan perkataan yang lembut agar dakwah yang disampaikan tepat pada hati sasaran. Dengan menggunakan perkataan yang lembut dalam memberi peringatan, sekurang-kurangnya tidak membuatkan penguasa yang zalim, yakni mad'u, bertambah marah, malah memberi kesedaran kepadanya untuk merenung kembali peringatan tersebut. Baiklah, kita masuk pada lafaz yang terakhir, iaitu yang ketiga, lafaz qaulan baligha. Lafaz qaulan baligha bermaksud perkataan yang sampai ataupun berbekas di jiwa. Kebiasaannya,
Lafaz tersebut digunakan apabila berbicara atau berdakwah kepada golongan munafik. Ini kerana dengan menggunakan lafaz tersebut kepada orang munafik akan memberikan kesan terhadap jiwa mereka, kerana perkataan yang lemah lembut tidak lagi mampu untuk membekas ke dalam jiwa mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud mereka itu adalah orang-orang yang rahsia hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu Taala. Kerana itu berpalinglah kamu daripada mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Surah An-Nisa ayat 63. Jadi jelaslah bahawa Allah Subhanahu Taala telah memerintahkan supaya menggunakan perkataan-perkataan yang berbekas pada jiwa sasaran dakwah mengikut kesesuaian. Malah lafaz qaulan baligha juga mampu memberi kesan yang positif terhadap pelaksanaan dakwah jika seseorang dai itu menggunakannya dengan hikmah. Justru sebagai seorang Muslim haruslah sentiasa menjaga pertuturan dan percakapan mereka sehari-hari. Lebih-lebih lagi sebagai seorang dai dalam menyampaikan dakwah, pendakwah perlu menguasai bahasa yang efektif, berkualiti dan mencapai sasaran serta mempunyai pengaruh terhadap hati dan akal fikiran mad'u. Keberhasilan dakwah yang dilaksanakan amat berkait rapat dengan penguasaan ilmu komunikasi dai, khususnya pendekatan bahasa yang tepat dan jitu. Ketahuilah bahawa komunikasi diberi perhatian yang penting di dalam Islam dan setiap dai perlu mematuhi serta mengikut etika-etika komunikasi yang telah diajarkan di dalam Al-Quran. Akhir kata, setelah mengenal pasti beberapa lafaz qaulan yang telah dijelaskan secara ringkas sebentar tadi, diharapkan dapat memberi inspirasi dan idea kepada para dai untuk mengaplikasikan penggunaan bahasa yang sesuai kepada mad'u ketika berdakwah seperti yang telah dicontohkan di dalam Al-Quran, sehingga kegiatan dakwah itu lebih menyentuh pada hati sasaran dakwah sekaligus mengubah tingkah laku mad'u terhadap penerimaan dakwah. Semoga setiap daripada kita juga mampu mengamalkan kaulan-kaulan yang telah dikongsikan dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Sekian daripada saya.